kembali dalam Assalamualaikum, dan topik kita hari ini topik yang sangat menarik. Harry, saya ada satu soalan. Okey, boleh. Awak kalau pergi kedai mamak ke kedai makan ke, awak bawa keluar letak handphone atas meja, letak kunci kan. Anda letak kunci apa? Saya tak kunci kereta lah. Kunci kereta? Kunci rumah ke? Takkan tak kunci rumah tiba-tiba. Kunci laci ke, kunci office ke bukan? Bukan. Kenapa? Saya tak kunci kereta sebab kunci kereta tu sebab dia kunci, dia mengganggu peha masa nak duduk. Kalau kunci rumah kita dah letak dalam kereta lah. Anda pula mengganggu kan. Okey lah. Sebab apa kita tanya saya tanya soalan tu? Sebab sekarang ni isu yang kita kupas hari ni ialah topiknya bertajuk hartanah dan kereta baru mana dulu. So kalau hartanah, khususnya macam kita lah macam beli ni kan, kita beli kereta atau beli hartanah dulu. Macam tadi nak tunjuk kunci kereta tu, nak tunjuk lantai kereta lah. Kalau kau perincikan tentang topik itu bersama kita Dr. Azizul Azli Ahmad, seorang pelabur hartanah. Terima kasih kerana bersama kita. Terima kasih dia. Okey. Baiklah, bagaimana doktor pandang isu seperti ini? Mana yang perlu diutamakan, hartanah ataupun kereta? Khususnya untuk beliau macam hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ati, Cik Heri atas peluang kesempatan ini. Dia sebenarnya kita dididik daripada dulu bahawa kita pukul rata sahaja. Kita rasa kereta ni pun aset, rumah ni pun aset. Itu persepsi dulu. Dan lebih menukar ceritakan bila kita jadi macam ni. Kita menganggap bahawa membeli kereta ni adalah sebahagian daripada gaya hidup. Sebab kita dididik macam tu daripada dulu. Jadi sebenarnya yang lebih utama adalah harta tanah lah. Harta tanah. Sebab hari ni kita buat simple macam ni lah. Hari ni kalau kita beli sebuah kereta 120,000 yang baru launch baru-baru ni, 132,000 tu yang semua orang seronok sangat nak beli tu. Je. Sedangkan kalau katalah kita cari medium cost, low cost apartment yang 120,000 dan sebagainya, another 5 years, selepas 5 tahun, very simple calculation, kita akan dapat rumah tu 200,000 lebih. Itu benda yang mudah. Tapi kelemahan dia ialah orang tak boleh tunjuk kat orang. Mana boleh tunjuk kat orang kan, macam tadi macam diceritakan, kita beli kedai mamak, kita beli campak kecil je. Balik kampung pun tak bawa balik rumah kan. Tak pernah orang buat. Orang beli bantal rumah saja. Orang tak beli bumbu rumah dan sebagainya. Jadi saya tak beranggapan bahawa harta tanah ni adalah pilihan yang baik, yang sempurna. Yang satu dia ada peningkatan nilai. Dia ada beauty tentang harta tanah. Kenderaan apa betul orang kata kenderaan ini adalah keperluan, tetapi kita boleh reduce banyak benda. Kita ada banyak pilihan kenderaan yang mengikut margin yang betul dengan gaji kita tu. Jadi dekat situ yang sebab kita selalu salah macam ni. Kita salah memilih antara keperluan dan kehendak. Pada ketika orang kata kereta tu keperluan, tapi sebenarnya kita ada banyak pilihan. Kenapa kita tak beli kereta yang kecil? Saya sampai juga ke office, sampai juga ke TV Al-Hijrah. Tak ada masalah kan. Jadi kalau kita pakai kereta kecil pun sampai, atau kita pakai kereta besar pun sampai matlamat sampai. Tetapi hari ini kalau kita beli harta tanah, kita beli hari ini, kita tetap nak peningkatan dia tu pada masa akan datang. Itu tujuan dia. Dan sebab itulah kita, saya, kawan-kawan saya, kami sangat menggalakkanlah orang membeli harta tanah pada usia yang paling muda lah. Sebab dia ada banyak kelebihan. Satu, kadar takaful yang rendah kan. Saya ada kawan sahabat di pejabat saya, umur 40 lebih dah baru beli property, dia bayar takaful saja 27,000. Sebab bank beranggapan ini orang dah nak mati ni, baru nak buat pinjaman ni. Tapi kalau orang muda ni, ini lama lagi hidup. Jadi dia benda-benda macam tu yang ramai orang tak sedar dan tahu lah. Okey, mungkin doktor boleh komen lah. Orang muda ni mungkin tanggapan mereka beli rumah ni yang mahal. Very good. Tentu beli kereta ni murah dan senang dan boleh add sikit. Okey. Dia betul, kita berbalik pada yang kita cerita yang mula tadi lah. Betul. Kita ni ada satu persepsi yang mana bila beli kereta ni kita boleh bergaya. Sebab kalau kita ingat masa zaman kita belajar dulu, zaman kita belajar dulu kan, kali pertama nak konvo, kita akan kampung kawan kita yang datang bawa kereta ni, semua tu naik motor, datang nak ambil jubah, kita park dalam 2 km sebelum sampai ke tempat jubah tu. Sebab malu, kawan tengok gila apa datang naik pakai jubah, naik motor kan. Waktu itu kan. Jadi itu perlumbaan di peringkat kawan, belum di peringkat mak ayah kita, masyarakat setempat yang beranggapan bahawa dengan adanya kereta ni, bahawa itu adalah simbol status. Okey, betul bila orang kata kereta ni lebih mudah dan sebagainya. Tapi saya nak berkongsi beberapa benda. Sebenarnya kalau kita faham dari segi pengurusan keuangan yang betul, kalau kita lambat sedikit membeli kereta, sebenarnya kita lebih mudah membeli rumah. Sebenarnya ada calculation bank dia seperti itu. Tetapi yang menjadikan kita susah
bila kita terjebak dengan membeli kereta dulu. Bila kita start beli kereta, sebab itulah bank dia sebut satu istilah debit service ratio ni, dia calculate hutang kita. Bila kita dah start ada hutang, katalah gaji kita 2,000, yang gaji 2,000, kita dah belilah Myvi, saya rasa kita dah save RM500. So kita dah balance RM1,500 saja lagi. Macam mana kita nak beli rumah? Bayangkan dengan margin rumah tu. Sebab bank dia ada calculation dia, kalau gaji bawah daripada 3,000, 40% saja daripada 2,000 tu boleh buat hutang. Maksudnya kalau calculation tu below 1,500, maksudnya dah tak layak untuk untuk membeli rumah. Dan lepas tu kita mengamuk, marah kat orang ni, rumah mahal dan sebagainya. Sebab kita salah dari segi priority. Sebenarnya kita salah susun. Ada orang dengan gaji yang sama, tetapi oleh kerana dia tidak membeli kereta dulu, dia boleh beli rumah dulu. Pasal dia naik motor je sebat lah 6 bulan setahun dulu ni, muka berminyak-minyak keluar macam Batman dan sebagainya. Tapi matlamat dia nak beli rumah dulu, maka dengan gaji yang sama dia boleh beli rumah. Tapi hari ni sebab kita dah terbeli kereta, sebab ramai kawan-kawan gila apa, orang lain semua pakai kereta, kita tak pakai kereta kan. Jadi maka kita tak boleh membeli rumah. Saya ada ramai kawan-kawan yang grade N17. Kalau dalam penjawab awam N17 ni khani lah, gaji 1,600 sahaja. Maka dia orang ni telah membeli lebih daripada 1 biji rumah. So saya boleh cerita kawan saya nama dia Zura, dia grade N17, dia dah ada rumah yang kelima hari ni. Dia duduk di KL. Boleh kongsikan Tahniah Zura. Tip kawan kepada Okey. Nombor satu ialah bila gaji kita rendah, lebih kurang 1,600, sebab dia bermula dengan gaji 1,600. Dia tidak membeli rumah ni. Nak beli sebenarnya dia ada 3 cara. Kita beli rumah yang baru. Rumah baru ni waktu mana? Waktu kita berjalan kat shopping mall, kita nampak model yang cantik hebat gitu, ada kolam mandi apa semua. Kita kagum. Tapi yang tak kagum dia bila dia bagi brosur, kita tengok harga. Subhanallah, $500,000 harga kan. Setelah dia tu kita jadi tak kagum. Itu kaedah pertama. Itu kaedah pertama. Maksudnya rumah yang baru. Ada 2 kaedah. Sebab itulah saya galakkan orang muda. Saya menulis setiap hari di dalam Facebook. Saya galakkan orang muda beli hartanah dalam 2 perspek ni. Dengan keadaan pasaran ini, pasaran 2016, 2015 ni apa yang berlaku, saya galakkan beli daripada pasaran subsale ataupun lendong. So apa yang dia orang ni buat, generasi hari ni, saya agak seronok. Sebab hari ni ramai orang yang ikut, orang yang dah start membiarkan. Kita mula faham tentang pasaran hartanah lelong. Orang masuk beli hartanah lelong, orang beli pasaran subsale, which is pasaran subsale ni kadang-kadang 20%, 30% below daripada harga yang rumah baru tadi tu. Kan? Maka orang boleh membeli sebenarnya. Adakah beliau ni mungkin dia cenderung beli kereta dulu sebab dia tak nampak manfaat beli rumah dulu ni apa, tak clear. Betul. Dia macam ni. Dalam statistik yang saya ada, hanya 3% sahaja orang muda handsome macam Adi, macam Harry yang kacak macam model ini yang ada kesedaran keuangan. Which is membeli rumah ni dia perlu ada kesedaran. Kalau kita ni tak ada kesedaran, susah kan? So bayangkan siapa yang 3% ni, kalau kita ada dalam kelompok 3% ni, kita akan sacrifice. Sanggup ke tak naik motor setahun ataupun 2 tahun pertama selepas kombo, lepas baling topi kombo, gelak dengan kawan-kawan datang naik kereta, kita naik motor lagi. Kita sanggup ke tidak? Kalau kita sanggup, insya-Allah jangan risau, kita akan mampu membeli rumah yang pertama. Tapi hari ni kita segan dengan kawan-kawan. Itu pun baru peringkat kawan-kawan, belum peringkat makcik-makcik dekat kampung. Oh gila apa, anak Kak Jah tu dah pakai kereta dah, kau naik motor lagi. Dia benda macam tu yang merosakkan jiwa kita tu, orang muda nanti nak didoktrinkan dengan kemahiran. Boleh kongsikan mungkin salah satu cara ni. Sebab yalah macam doktor kata rumah penting. Betul. Rumah adalah satu keperluan, satu kehendak. Tapi nak beli kereta tak ada masalah. Beli kereta yang biasa-biasa. Jadi boleh kongsikan tips kepada mereka yang di luar sana yang memang keinginan untuk membeli rumah tapi ingin membeli kereta dahulu dan ingin membeli rumah. Mungkin boleh kongsikan antara cara yang terbaik mereka untuk menyimpan kewangan mereka supaya mereka dapat membeli kedua-duanya. Okay, very good. Saya terbalikkan sikit soalan Harry tu, kita nak bagi nampak lagi best. Kita boleh membeli kereta dan kita boleh membeli rumah, tidak menjadi satu kesalahan. Kalau gaji kita lebih sedikit, gaji kita mana 3,000 lebih ke atas, kita hidup di bandar dan sebagainya, dia akan menjadi boleh begitu. Tapi bagaimana kalau gaji kita kecil? Saya selalu nak melihat bahawa gaji kita kecil, bagaimana kita bermula. Saya galakkan macam ni. Nombor satu, tip yang saya nak bagilah. Nombor satu, kita start membeli rumah yang kita mampu dengan margin gaji. Apa itu margin gaji? Saya selalu pesan begini, margin gaji itu ialah gaji tahunan kita kali dengan 5.5. Saya selalu ajar macam tu lah. 5.5. Katalah gaji saya 2,000 kali dengan tahunan ni maknanya 24,000 lah. Saya dapat gaji sebulan setahun. Kali dengan 5.5.
Bila kita kali dengan 5.5 tu, kita akan dapat nilai lah. Kita akan dapat nilai apa tu, yang rumah yang mampu kita beli. Yang pertama. Yang kedua, saya nak galakkan, saya nak soalan apa tu editor itu begini. Kenapa kita tidak beli rumah dulu, lebih daripada kadar sewa rumah tu bayar kereta kita? Saya ambil contoh. Kalau kita beli satu rumah, katalah harga rumah 200,000, kita sebenarnya ini benda yang saya buat lah. Saya ambil satu contoh. Saya beli satu rumah 100,000, 120,000, saya serve dengan bank kurang lebih 500 lebih sebulan, tetapi saya sewakan RM600. Lepas saya cantikkan lah rumah tu, saya masukkan perabot, saya cantikkan RM700, RM800, ada ekstra RM200, RM300 dekat situ. So kalau dengan RM300 tu sebenarnya dah boleh mampu bayar Viva saya free sahaja. So saya dapat sebiji rumah, kan, saya serve dengan bank RM500. So saya ada sewa katalah RM800 rumah tersebut. Kita masukkan perabot lah, belilah TI satu letak, belilah aircon letak, beli katil bilang. Sebab hari ni kita tak masuk rumah, kita dapat dinding, lantai dengan ceiling sahaja. Betul. Dan takkan kita nak tidur tilam lipat lagi. Zaman student dah tidur tilam lipat kan. Come on man, kita dah kerja, kita nak tilam yang selesa. Why not kita beli? Dan itu saya buat. Saya beli, saya cari barang-barang dan sebagainya, saya letak dan saya sewa tinggi sedikit. Orang akan masuk, orang nak selesa, orang tak nak beli tilam masuk, dapur gas masuk, peti ais masuk, sebab dia akan pindah. 1 tahun 2 tahun dia akan pindah. So kita anggap tu sebagai jari akhir kita masuk situ. Lebih daripada situ, kita belilah, bayarlah Viva ke MyV satu, kalau satu rumah. So kita boleh dapat, kita masih lagi boleh dapat. Cuma kalau kita beli kereta dulu, kita akan struggle sedikit lah, kan, untuk mula yang pertama itu. Betul. Antara tips yang sangat menarik kan. Saya nak galakkan itulah sebenarnya. Yalah, sebab kita memula sekali, yang paling penting kita kena tahu kita punya margin kita setahun berapa, gaji kita dapat bulan-bulan berapa, kita cuba kalikan setahun dan darabkan dengan 5.5. Dan bila dapat amount tu kita tahu amount, the exact amount rumah, harga rumahnya macam tu kita boleh beli dah sebenarnya. Dan sebenarnya bila kita dah beli rumah tu pula, kita boleh sewakan, dan duit sewa tu juga kita boleh gunakan untuk membayar bulan-bulanan kan? Kita up sikit sewa kepada tu, tapi kita letaklah perabot, maksudnya perabot, kelebihan sewa kecil TV, dari jika at least ada nilai lah di situ kan. Dan kita punya sewa, kita dapat ekstra lebih sikit keuntungan, dan kita boleh bayar kereta Viva hari. InsyaAllah. Alhamdulillah, itu antara perkongsian yang sangat menarik kita pada hari ini daripada Dr. Azizul Azli Ahmad, pelabuhan tanah baiklah tuan. Kesimpulan doktor tentang isu hartanah ataupun kereta baru ni. Okey, saya sebenarnya saya pernah menulis dan saya pernah bercerita tentang ini. Nombor satu ialah saya pernah kata siapa yang boleh membeli kereta baru sebenarnya dia boleh membeli rumah. This is prinsip. Saya ambil contoh. Kalau kita boleh serve sebuah kereta dengan RM1,200 sebuah kereta baru yang baru dilancar baru ni, RM1,200 yang menjadi kegilaan orang muda ramai ni, sebenarnya kita boleh serve rumah yang berharga RM250,000, RM300,000. Saya buat carian. Sebelum saya datang tu saya buat carian. Rupanya daripada pasaran subsale rumah di bawah RM300,000, saya buat carian di mudah.my, saya jumpa 10,309 biji rumah yang di bawah harga RM300,000 yang orang jual. Maksudnya kalau kita boleh bayar sebuah kereta baru, harga kereta baru, kereta import yang baru, maknanya kita juga boleh membayar sebuah rumah sebenarnya. Jadi kesimpulan dia saya nak cerita ialah cuma it's a matter of pilihan. Sebab itulah dalam kelas saya pun kadang-kadang saya selalu cerita. Boleh saya bercerita satu cerita. Ada seorang tabib ni, dia sangat hebat. Dia boleh meramalkan nasib masa depan semua orang. Jadi ada kanak-kanak ni dia sukalah. Dia setiap hari dia tengok tabib ni, apa hebat sangat ke tabib ni boleh ramal masa depan. Dia kata okey, petang ni kita naik dan kita jumpa tabib ni. Dia kata kita suruh dia tengok masa depan kita ni okey ke tak. Jadi budak ni kata dalam tangan saya ni ada burung. Dia kata kalau tabib ni kata burung ni mati, kita akan lepaskan burung tu terbang. Tapi kalau tabib tu kata burung ni hidup, kita akan penyet sampai mati burung ni. Dia kata, jadi dia orang ni pun naik jumpa tabib nampaklah budak-budak nakal naik kan. Jadi bila dia tanya, dia kata tabib dalam tangan saya ni ada burung. Dia kata kalau tabib ni memang terror, boleh ramalkan masa depan orang berjaya atau tidak kan, boleh nak teka burung ni hidup ataupun mati kan. Maka tabib ni kata, dia kata hidup ataupun mati burung tersebut adalah bergantung kepada tangan kamu. Which is saya nak bercerita ialah kita boleh membeli rumah ataupun kereta ni is a matter of ilmu dan knowledge. Kalau katalah kita boleh membeli kereta, sebenarnya kita boleh membeli rumah sebenarnya. Saya rasa itu ya. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Azizul atas
perkongsian tu yang pastinya Allah maafkan kepada kita.